Okay, tour ni terbuka kat semua ke? Yap, I rasa terbuka kepada semua if I'm not mistaken. Bagilah admin saya jawab. Ada team Filipin pun join tetapi dia kata dia tengok isu dia tak nak join. Itu kata admin bukan saya kata dia kata. So kalau nak marah admin. Senang cerita. But right now Kibo Suji di pihak biru, Razer Esport di pihak merah. Ada juga Evo's SG kata-kata itu nanti settle dengan admin saya. But anyways, game ini akan menjadi bit of a quite fun game lah untuk saya, untuk melihat macam mana player-player ini akan berjaya untuk memenangkan game ataupun tidak. But right now okey sahajalah untuk dua-dua team. Kalau I nak katakan satu demi satu, and for me I rasa okey sajalah gameplay diorang. If mereka berjaya pun boleh, tak ada masalah untuk mereka. And right now for me it looks nice. Alah, so busy menipu je lebih tadi. Biasa-biasalah apa yang kita boleh buat kan. Kan dia biasa kan. And right now untuk game ini dia cantik je, tiada masalah for me. And yang seterusnya kita ada satu benda lah guys. Kita juga ada gameplay yang agak cantik, di manakah dua-dua team akan bermain dengan agak mantap, and then mereka akan cuba untuk melakukan engagement yang sangat-sangat cantik lah. For now, I rasa the game is nice lah. For me, it's gonna be a fun thing to see di manakah gameplay ini akan berjadi sangat mantap lah. Kalau tak tipu saya. But anyways, for me, it does look fun untuk melihat di manakah dua hero yang agak penting telah pun di-ban hadir untuk Abang Frost. Report S5 team merah. Report S5 iaitu LAN tak select. Bolehlah report lah diri sendiri. I tak nak buat apa-apa. Itulah dia nak katakan. Good thing tu lah. For me, it does really looks nice di manakah mereka boleh go all out, mereka boleh dapatkan kemenangan mereka tanpa masalah. It depends pada mereka juga. I nak tengok what do they have to bring today. Okay, so kita akan lihat. Okay lah. For me, it does really looks nice for me. Kalau kita lihat pada gameplay ini, for me tiada masalah. For you, kalau ada masalah sila beritahu. So I nak tahu diorang punya cara permainan, macam mana mereka nak go all out, and then mereka nak buat yang terbaik. It depends pada mereka kan. So harap-harap mereka buat yang terbaik lah. So itu saja guys untuk hari ini. But anyways, kita akan lihat macam mana mereka go all out. But right now, for the permulaan, dia memang nampak cantik. But it is okay lah. It is okay. But right now, untuk saya, I really like the gameplay lah. So kalau kita lihat pada game ini, it's going to be fun. At the same time, it is going to be a really fun game untuk melihat apa yang mereka akan buat pada malam ini. So sekarang ini kalau saya melihat cara mereka bermain, it's gonna be fun. But anyways, there you go, the drafting hampir-hampir siap. Di manakah saya melihat report diri sendiri boleh lagi best, lagi cantik. I akan suka lagi. But itulah dia I nak katakan, it's going to be really fun thing lah to watch dua-dua team ini melawan. Sebab drafting mereka nampak sangat interesting. Estes, Kimi, Esmeralda, what do they need more? Betul kan? Apa lagi yang mereka nak? Mereka dah ada the best thing ever yang mereka boleh dapat
a few good picks. And then right now mereka akan go all out. And then I rasa nice pick lah. Tak ada masalah lah guys. Untuk mereka. For me, yup, it does looks good. And kalau mereka nak main, mereka kena go all out sahaja. If mereka nak main betul-betul pun mereka boleh main. Itulah dia game yang seterusnya di grup ini akan bermula. Macam mana mereka nak main sekarang ini. Dan kita akan melihat sekarang gameplay yang agak cantik ditujukan oleh mereka. And right now untuk saya it does look pretty fine. Dua-dua team buat yang terbaik. Su nak pick apa ni? S5 auto tank. Lemah lah auto tank ni semua. But anyways, untuk saya rasa these guys have a lot of things to do. But kita kena tengok lah macam mana mereka nak main gameplay diorang lah, senang cerita. Macam tu je I nak katakan. So for me, it does look pretty good. Dua-dua team doing their great stuff. Di manakah gameplay ini akan bermula sekarang ini. Dan I nak tahu macam mana mereka nak main sekarang ini. And yep, there you go. Mereka dah masuk untuk Land of Dawn. Nak mendapatkan gameplay mereka. It is quite tough, but I harap mereka boleh main lah. But anyway, untuk saya kan, saya nak tahu satu je guys. Macam mana gameplay diorang akan go all out. Bila diorang main dengan kau-kau, I just nak tahu macam mana diorang boleh go So Kibo Shuji di pihak biru, Razer Esports di pihak merah. Baru minit 1.5. I harap mereka boleh main dengan all out. But dua-dua draft nampak strong. Yep, dua-dua draft nampak sangat-sangat strong. Harapan saya dua-dua team boleh sahaja membuat gameplay mereka. Manakala di sini a bit of a good damage daripada mereka. Lantak Select dikenakan a bit of a nice damage. Manakala Brody ada dia punya damage yang besar. Memang mantap sekali. Satu kill yang agak beautiful. Jangan juga lupa sekarang guys, kita ada giveaway going on. Macam mana nak join giveaway? Korang kena like live stream ini and then share live stream ini. Yang kedua, follow kami. And then yang ketiga, jangan lupa untuk isi form. Manakala di bottom link kecil diberikan damage yang agak tinggi. Okay, ini sangat-sangat surprising right now. Okay, back to the game. Kita dah so sekarang ini lihat pada mereka telah akan dimulakan. SS telah pun membuka ultimate. Tariknya begitu cantik. Tetapi manakah kill mereka? Bye-bye kepada mereka. Yishi mendapat satu kill agak cantik. Gimanakah Lantak Select tak boleh nampak apa-apa. Terus dijatuhkan. And right now Mocha Shino akan bermain dengan sangat-sangat baik, but tidak akan berjaya lah I nak katakan. Anyways, untuk dulu team these guys are doing really good. Mereka perlukan a lot of gameplay mereka. Bunyi tak ikhlas je Frost Crush ni. Report ni dah ikhlas dah. Aduh, korang ni tak suka saya lah. But anyway, itulah dia. Game kita dah bermula dengan sangat cantik. Dia is ongoing dengan sangat cantik juga. At the same time, kita nak tahu macam mana mereka nak go all out. If mereka tak berjaya untuk all out, it's going to be really tough. Team Kibo Shuji dari mana? I tak tahu lagi lah. You kena tanya diorang. It depends pada mereka. So harap-harap diorang boleh go all out lah. Itu je I boleh katakan. But anyways, untuk saya, jangan juga lupa untuk dapatkan GT Rio 2 ada Snapdragon 850 5G processor dengan 120Hz E4 AMOLED display. Setuju apa ni Frost? Bunyi tak? Santai lah guys, saya dah okey dah. Lihat pada mereka, I dah kembali balik kepada drafting saya. And it does look really nice. Kibo Shuji, Razer Esports, dua-dua melakukan gameplay agak cantik. Di manakah Kibo Shuji akan diberikan yang damage besar dari depan. Kita tumbuhkan maut. Manakala Kibo Shuji melakukan SOP konsep di manakah tembak daripada jauh je, tak nak pergi dekat langsung. Ada Yishishin, ada Kimi, Esmeralda dan juga Johet saja pergi ke depan sebab mereka adalah frontliner mereka. But anyways, untuk Razer Esports, diorang punya drafting pun nampak cantik cun. Manakala ejector yang agak cantik, Pak itu mula menumbuk. Holy healing digunakan, tetapi healing daripada Estes lagi sakit. Manakala Akari Max itu terus digunakan untuk meloloskan diri daripada team fight. Okay,
Dua-dua tim nampak cun, nampak cantik. Deans dengan adanya ejector dia boleh saja mendapatkan pick off demi pick off, and these guys are going all in for the game right now. And Turtle telah pun dimulakan. Razer Esports dah berjaya untuk meletakkan tangan mereka kali pertama, dan lihat pada damage akan dikeluarkan sedikit demi sedikit. Turtle akan dimulakan. Johead di tepi, ejector Asmo Force yang agak cantik. Johead mencuri Turtle itu, dan satu pencurian daripada Reza. Mantap sekali. Reza kehilangan lot mereka. Tarikan yang maut telah pun terkena. Manakala Fodudu terus meloloskan diri. Mocha Nicho Chichupsi, nama dia pening sikit, tetapi apa pun Esmeralda akan masuk, di mana Pakito akan cuba untuk menumbuk keluar sedikit demi sedikit, but still tak berjaya. Estes dah terjatuh. Maximum charge memberikan damage yang agak besar. Kimi di belakang, sakit perit sangat Kimi dan juga Estes combination. Dua hero yang boleh attack daripada jauh, and Kimi memang menyedihkan hatilah kalau korang main 1v1 dengan dia. Perlu kehadapan. For me, kalaulah ada Bane di dalam drafting Razer, kemungkinan tinggi mereka boleh ambil dua hero ni. Pakito bagi kat offlane, and then bagi Bane. Bane kat jungle, Brody kat gold, and then Rafa kat mid, and Mage boleh pakai Kagura or even Yves. You know the combination hits right kan. Ini apa yang I nak lihat daripada Razer Esports, sebab mereka mengambil lebih tough drafting juga. Manakala di top lane, lihat pada mereka, Mocha akan diberikan damage yang tinggi. Mana nak lari, terus kena disebut, minta maaf, disebat keluar daripada Land of Dawn. Back to the game. Kecil akan masuk sekarang ini. Kecil, adakah mereka akan mendapat pick off ataupun tidak? So Muhammad Luqman dan juga Isu dah okey tak? Genre rap dah masuk tak? Manakala di sini ejector yang agak cantik dikeluarkan. Akari menerima damage yang agak besar, terus dijatuhkan. Pakito masuk nak memberikan tumbukan, tidak berjaya. Terlalu memikir mana nak rembat, but there you go Pakito. Nyawa yang sangat rendah, terpaksa balik. Razer Esports dalam masalah yang sangat-sangat besar. It is fun lah untuk melihat dua-dua tim main di sini. Jangan juga lupa untuk follow Games My Esports official platform kita, FB, IG, TikTok, Twitter dan juga YouTube. Manakala Razer Esports dah bermula kecil, tak boleh nak buat apa-apa. Maximum charge terkeluar, memberikan damage yang sangat pedih kepada mereka. But anyway, anyhow, there you go. The damage is there. The power buff is here right now. Tarikan yang mantap, terus dikena, terus dikeluarkan. Okay, dah tadi STS boleh masuk sekarang ni. Lihat pada mereka nak kejar, tetapi Bima, Kimi dia memang perit hatinya. Saya nak melihat dia duduk kat tepi, lepas tu main spam basic attack tu je dia buat. Tak ada apa-apa. Sedih. I tak tipu guys. Lihat pada Bima, dia main macam tu je, but tiada pick off. And right now kecil tiada ultimate. Tone Park memory dikeluarkan, but not enough. Ejector yang agak cantik, satu kill kepada Rafa. Manakala mereka akan masak, dan sekarang ini Kibi tertangkap, tetapi killing spree akan digunakan. Kalau korang dengar betul-betul tadi, mereka akan masuk, I kata mereka akan masak. Mantap sekali mereka masak kill Maximum charge agak cantik, tidak cukup untuk mendapatkan pick off. Pada kala kecil nyawanya sangat rendah, terpaksa menggunakan flicker nak mengelakkan diri daripada dibunuh oleh Kimi guys. So back to the game. Kibo Suji is pretty good in leading the game. Manakala kill diberikan kepada Razer Esports, satu lagi kill diberikan kepada Kibo Suji. 6 menentang 4. Yishishin berjaya mendapatkan pick off ke arah Ruby tadi. Ruby tadi nak recall, tengok-tengok kena Mountain Shocker. Last hit kau-kau kan. Nampaknya aiming kita sedikit high so harap faham lah. Kibo Suji is playing really good right now. Dah 8 minit. Manakala Razer Esports still trying to give back. Manakala itulah dia, Rafa menjadi fokus utama, tetapi tiada pick off. Okay, kalau esok nak saya rap kau-kau, pastikan you kena tag saya lah. Pastikan esok saya bangun, follower Instagram saya dah 2000. Tak adalah, just kidding. But anyways, itu saja je, just kidding kan. At least 100 lah. Naik 100 lebih, 600 masuk 700. Okay lah tu. Right now kalau kita lihat kecil di sini akan masuk sekarang, nak mendapatkan pick off, tidak berjaya. Tetapi kalau anda nak dapatkan custom jersey, jangan risau, kita ada zush.com.my untuk anda. So untuk saya, healer mana yang lebih padu, Rafa atau Estes?
Rafa for roaming, Estes for team fight. So pilihlah korang sendiri. Manakala inilah dia, kecil akan masuk di sini, akan memberikan damage, tapi kecil diterima damage agak besar. Manakala Pakito akan masuk, tubuh yang mau terus mengeluarkan seorang Yishishin. Inilah yang apa yang nak lihat daripada Pakito. Full damage build, one shot, tak sempat nak heal langsung. Mantap sekali. These guys are back on their feet. Razer Esports akhirnya menjumpa balik rhythm mereka. And if boleh, I nak tengok itemization Pakito, sebab I nak tahu dia bina full damage ataupun tidak, sebab damage dia dah meninggi sekarang ini. Dah lihat pada Rafa masuk di sini, cuba nak mendapat pick off, tapi dia yang kena di pick off sekarang ini. Tahu nampak memory ada saja milik kepada Taiga, tetapi Taiga kata dia tak akan masuk. Okay, itulah dia itemization Pakito. Yep, dia akan main full damage. Back to the game, di mana tarikan mantap daripada Ruby, mendapatkan satu kill yang agak cantik. Tahu nampak memory dikeluarkan pada malam ini. Back to the game, di manakah Razer Esports cuba nak mendapatkan lock ini just for fun. Manakala Oh My Zim bersedia di sini, dia jumpa saja satu pick up. Oh, pedih sangat. Holy Baptist telah pun dikeluarkan, tetapi tak cukup geng the damage. So sekarang ini Alus tak aktif ke IG TikTok pun baru tak se-famous sekalama. Memanglah. But anyway, lihat pada mereka, Kimi akan tertakar. Kimi nyawanya sangat rendah, tetapi tidak akan berjaya untuk ditumpaskan pada malam ini. Razer Esports pada minit yang ke-11 ini mereka berjaya menjatuhkan lot pertama untuk tim mereka. Walaupun awal game mereka diasak kau-kau, tetapi masuk ke mid game mereka dah cukup padu dah. Tak apa, Amy saya lihat pada Akari menerima dia pecah besar, tapi dia terus tekan reset the time menjadi travel balik ke belakang, mendapatkan nyawa dan juga mendapatkan stack untuk dia punya passive. And right now back to the game, di manakah Lord akan muncul di top lane. Siapa yang akan menang, siapa yang akan tewas, ini semua ada dalam pilihan ataupun di tangan mereka. And right now, kalau kita lihat pada Land of Dawn, this thing is going really interesting. Di manakah dua-dua team is doing their best, untuk mendapatkan kemenangan. And right now, kalau tanya saya guys, dua-dua team buat yang terbaik lah. And right now, dia orang punya gameplay memang mantap sekali. And dua-dua team dah sedia untuk melakukan dah sedia, dan itulah dia tarikan daripada Ruby terus terkena. Unstoppable Force telah pun diberikan. Mantap sekali. Razer dah tahu siapa nak mereka mendapatkan. Betul kata Isu juga, mantap Razer aim core dulu. Kalau rank enemy aim Estes dulu. Oops. Tak, kalau you nak aim core pun dia ada taktik. Kat sini kalau you tengok Isu core untuk Razer dia bina full damage. So bila dia dah ada the damage power buff tu, dia boleh aim core, tak ada masalah, boleh one shot. But if tak ada damage, you bina tank, you aim core, you boleh stun dia je. But the healing daripada Estes tu masih ada. But right now Estes boleh overheal lah. Jangan risau, Estes punya heal boleh capai sekali dia heal hampir 1200 lebih. So bila dia mencapai 1200 lebih tu, ingat kalau korang pergi one shot damage, dia boleh hidup balik. Sebab itulah Estes ini sangat-sangat sakit di team fight. So if you guys bina tank, aim Estes. If you guys bina burst, heal lah seorang, fokuslah kepada seorang core. So itu je trik dia. So if you guys go for tank, go for Estes. If you guys go for the burst damage build, cari je core dia orang. Tak perlu one shot burst, dia tak boleh nak heal. But anyway, right now lihat pada mereka for Dudu. Seperti saya katalah, biasanya kalau seorang bina tank ni, diorang actually dia nak fokus Yishishin, and then Yishishin dapat heal daripada for Dudu, and then macam tu saja. Manakala ejector dah sedia ada satu stun yang agak cantik, tapi damage yang sangat besar. Tone Park memory heal dah tak ada. Kecil ada flicker tak? Sayang sekali tak ada flicker. So it is sad. Tak boleh nak buat apa-apa. So right now, untuk game ini, dua-dua team dah cantik sahaja. Diorang buat yang terbaik lah. So I nak tahu lah macam mana I nak katakan. Land of Dawn tiba-tiba sunyi kata-kata admin saya. But itulah dia I nak katakan. Razer Esports 42,000 goal sekarang ini. I tengah terfikir macam mana Kimi Estes boleh kalah. Sebab
Biasanya even in MPL, even in MPLI ataupun mana-mana tournament idola-idola, Kimi dengan Estes tak pernah kalah, geng. Itu yang paling sedih. I tengah fikir how does this happen? How? Razer punya Pakito, dia punya pick off tu is really nice lah nak katakan. But anyways, kalau kita lihat pada Land of Dawn, back to the Land of Dawn, it is really nice. And mereka masuk, mereka nak dapatkan kill. Mereka sekarang ini, falling star moon yang sangat-sangat cantik. Rafa diberikan aim yang begitu mantap. Manakala healing daripada belakang akan terkeluar. Manakala Pakito cuba untuk tumbuk tetapi tidak berjaya. Sekarang ini miss focus. Manakala dua orang akan terjatuh satu demi satu untuk dua-dua tim. Manakala Kibo Suci kehilangan seorang dance. Manakala untuk Razer Esports mereka kehilangan lantas select. Sekarang ini lantas select boleh tak mereka masuk. Sekarang ini kecil, nyawanya sangat-sangat rendah. Diberikan damage yang begitu besar daripada Bima. Dan itulah dia, tumpukan Pakito. Oh my Zin, berjaya masuk pada minit-minit yang tepat. Sekarang ini Tona Pame mendapatkan satu lagi P4 duduk bersuarakan diri. Dan itulah dia akhirnya Razer Esports mendapat pick off yang begitu mantap. Tahniah kepada Oh My Zim, berjaya untuk curi-curi masuk, curi-curi tumbuk seorang Yishishin. That was beautiful, bro. Oh my Zin, that was beautiful. Right now, Lord akan diberikan kelonggaran. Pada masa yang sama, jangan lupa untuk follow kami di IG, FB, TikTok, Twitter dan juga YouTube. And right now, dua-dua team memang mantap sekali lah. Memang mantap sekali. So, for the team kan, I nak katakan satu saja, buatlah yang terbaik guys. Dua-dua team main dengan sangat mantap sekali. Mereka masuk, itu terpulang pada pilot bukan hero. Apa yang terpulang pada pilot bukan hero, I tak tahulah. Oh I see, so Estes Susila ni. I tak faham, Susila terangkan. I just kat yeah. Okay. Oh, Kimi dengan Estes. Yep. Actually, dia pilot juga. Tapi hero combination ni terlalu kuat. Betul juga Isu kata. I ingat you kata pasal benda lain. Tiba-tiba saya kehilangan fokus. Anyways, inilah dia. Lockdown masuk ke dalam Land of Dawn. Manakala satu Ruby akan ditarik. Adakah Ruby akan memberikan comeback tetapi tidak. Rafaela tepat-tepat berpasa. Lihat agak cantik sekarang ini. Base ini terbuka. Razer Esports masuk untuk mendapat base atau tetapi Kimi di belakang. Mantap sekali gameplay mereka. Manakala base ini terbuka. Lilia memberikan damage agak besar. Damage boost yang begitu mantap. Pakito menumbuk keluar. Manakala Razer Esports akan arah ke final. Itulah dia cara terbaik mengalahkan Kimi Estes Combination. Ini dia orang ikut ni apa, minta maaf dia orang ikut ni lah. Dia orang ikut strategi tim SMG kat finals MPL season 8. Yep. So back to Caster Camp guys.